Okay, Assalamualaikum. Kali ini kita akan masuk dalam Geografi Tingkatan 2, Geografi Fizikal, Bab 3, Pengaruh Pergerakan Bumi terhadap Cuaca dan Iklim. Yang ini awak boleh juga rujuk buku teks muka surat 34. Jadi mari kita teruskan. Baik, dalam topik ini awak akan belajar dua jenis pergerakan. Pergerakan yang pertama adalah pergerakan planet ataupun bumi kita. Planet yang ketiga ini bergerak mengelilingi matahari. Ini kita panggil sebagai peredaran bumi. Okey, jadi peredaran bumi ini sentiasa melalui laluan yang telah ditetapkan. Okey, dan 8 planet ini tidak berlanggar disebabkan mereka melalui laluan yang khaskan untuk planet tersebutlah yang kita panggil sebagai orbit ataupun laluan untuk mengelilingi matahari. Jadi pergerakan kedua yang kita akan belajar adalah putaran bumi. Jadi dalam video ini cikgu akan fokus dahulu kepada putaran bumi. Okey. Bumi berputar pada paksinya bergerak sambil mengelilingi matahari. Maksudnya dalam satu masa yang sama, bumi berputar. Okey, bumi berputar pada paksinya dan juga bumi juga sambil bumi berputar, sambil itu juga dia sentiasa bergerak mengelilingi matahari. So dua jenis pergerakan yang kita akan belajar. Okey, ini yang kita panggil sebagai dua jenis pergerakan bumi, iaitu semasa bumi bergerak melalui orbitnya ini kita panggil sebagai peredaran bumi, dan juga bumi juga semasa dia bergerak bumi juga berputar pada paksinya. Okey, ini paksi bumi dan dia sentiasa berputar. Ini kita panggil sebagai putaran bumi. Baik, kita fokus kepada putaran bumi. Putaran bumi ini kalau awak tengok daripada arah gambar rajah yang berputar ini, daripada arah lawan jam, iaitu daripada arah barat. Di sini adalah barat. Okey, di sini adalah timur. Jadi bumi kita sentiasa berputar dari barat ke timur ataupun dari arah lawan jam. Dan satu lagi, kedudukan bumi yang perlu awak tahu adalah bumi kita tidak tegak. Okey, selalu dalam lukisan kita tengok bumi kita tegak. Tidak, kalau awak tengok di gambar aja yang ini, di tengah-tengah ini adalah satah tegak, kita panggil garisan luruslah daripada atas ke bawah. Tetapi sebenarnya bumi kita kedudukan kutub utara, okey, dan kutub selatannya dia condong. Condong sebanyak 23/1/2. Okey, darjah. Jadi kecondongan ini ada beberapa teori. Okey, antaranya adalah disebabkan kenapa bumi condong ini disebabkan oleh adanya bulan. Jadi semasa bulan dekat dengan bumi ini, bulan ini ada gravitinya sendiri. Okey, dia ada gravitinya sendiri. Walaupun lemah tetapi dia tetap akan memberi kesan kepada bumi. Jadi bumi ini dengan adanya bulan, dia akan condong sedikit. Okey, disebabkan tarikan graviti tersebutlah. Okey, jadi satu putaran lengkap daripada barat ke timur, kemudian ke timur semula, satu putaran lengkap ini mengambil masa 24 jam ataupun sebanyak satu hari. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok apa dia kesan-kesan apabila bumi itu berputar. Okey, apa kesan kepada kita yang hidup di dalam bumi ini? Okey, kalau awak tengok di gambar rajah ini kutub utara dan ini adalah kutub selatan. Dalam gambar ini awak akan perhatikan kawasan yang menghadap matahari di tepi ini. Okey, kawasan yang menghadap matahari ini, kawasan ini akan mengalami siang. Manakala yang membelakangkan matahari ini, kebiasaannya dia akan menghadap bulanlah di sini contohnya. Bulan. Jadi pada waktu ini kawasan di belakang ini mengalami waktu malam. Contohnya di sinilah putaran ini daripada timur ke barat, kawasan yang menghadap matahari siang, kawasan yang membelakangi bumi pada waktu malam. Jadi bumi ini sentiasa berputar, sebab itu awak tengok masa kita dalam masa 24 jam itu ada gelap dan juga ada terang. Itu disebabkan oleh putaran bumi. Seterusnya adalah apa kesannya
adalah perbezaan waktu tempatan di setiap negara berbeza. Okey, kalau awak pergi ke negara Indonesia, awak akan pelik. Kenapa? Contohnya, awak duduk di Malaysia pada pukul 12 tengah hari, tetapi apabila awak call kawan awak di Jakarta, okey, awak call di Jakarta, kawan awak kata di sana baru pukul 11 pagi. Kenapa berbeza waktu ini? Adalah disebabkan kedudukan negara kita berada di garisan yang berbeza dan bumi kita bergerak dalam bentuk sfera, betul? Okey, sfera ini adalah 360 darjah. Okey, 360 darjah ini untuk lengkap mengambil masa 24 jam. Jadi bila kita bahagikan, okey, 360 darjah ini 24 jam, okey, kawasan bumi kita ini kita bahagikan kepada 24 zon waktu. Okey, so kita akan belajar zon waktu dan di bumi ini ada 24 jam. Okey, maksudnya setiap zon ada 1 jam, 1 jam, 1 jam sehingga 24. Okey, okey, baik. Perhatikan gambaran ini. Gambar ini adalah keseluruhan peta bumi. Okey, dalam 360 darjah. Kita bahagikan garisan-garisan ini kepada 24 zon waktu. Dan awak tengok waktu di tengah-tengah. Garisan di tengah-tengah adalah 0 darjah. 0 darjah ni di mana? Di London, Greenwich. Kita panggil garisan Greenwich. Okay, pada garisan ini, contoh kata adalah pada waktu 12 tengah hari. Okay, 12 tengah hari di tengah-tengah. Ke arah timur, ni timur. Ke arah timur, masanya lebih awal. 1 jam 15 darjah, 30 darjah 2 jam dan seterusnya lah 3 jam, 4 jam sehinggalah 12 jam di timur sini, di hujung sini. Jadi contohnya pada waktu 12 tengah hari di London orang sedang bekerja, tetapi orang di garisan seterusnya adalah pada pukul 1 tengah hari, pada waktu makan tengah hari. Dan di hadapannya lagi ke arah timur, dia akan jadi ke arah lebih malam. Ya, lebih malam, lebih awal. Maksudnya di London orang bekerja, di Jepun, Tokyo, contohnya Tokyo di sini, sudah pada pukul 9 malam. Okey, manakala garisan di sebelah barat, di belakang ini, okey, masanya lebih lambat, okey, dia lebih lewat. Okey, pada waktu tengah hari di London, okey, 1 jam sebelumnya adalah pada pukul 11 pagi, 10 pagi, 9 pagi dan di hujung paling barat di Amerika, contohnya di sini garisan di sini, San Francisco adalah pada pukul 4 pagi. Maksudnya di London, okey, di Tokyo contohnya, di Tokyo orang sudah bersedia untuk tidur malam. Okey, tetapi di Amerika, San Francisco, okey, masih lagi pukul 4 pagi. Orang masih tidur lagi. Okay, yang di Tokyo orang dah nak kerja pada esok harinya, so dia nak tidur awal. Okay, contohnya macam itulah. So kita tengok ada 24 zon waktu. Okay, seterusnya adalah kesan pembiasan angin lazim apabila bumi berputar. Kalau awak tengok gambar rajah ini, bumi ini condong, betul? Okay, so biasanya angin hendak bergerak daripada utara ke selatan ataupun ada angin yang bergerak daripada selatan ke utara. Sepatutnya mereka bergerak secara lurus. Okay, tetapi apabila bumi bergerak laju, berputar, okay, bumi berputar, angin yang nak bergerak ke atas ke bawah ini, dia akan terpesong. Okay, dia akan terbelok, terpesong. Ini kita panggil sebagai pembiasan angin lazim. Jadi kita panggil sebagai daya Coriolis. Okay, pemesongan. Okay, disebabkan oleh daya tarikan graviti apabila bumi berputar, angin akan terbias. Baik, kalau awak tengok sini adalah garisan hitam yang kat gambaran ini adalah laluan untuk angin sepatutnya. Sepatutnya dia bergerak lurus saja ke bawah. Okey, tetapi disebabkan bumi kita berputar, angin yang sepatutnya lalu di laluan hitam ini dia terpesong ke laluan warna merah dan biru. Okey, jadi apa berlaku adalah, ini kita panggil sebagai pembiasaan angin lazim. Apa berlaku adalah pada waktu-waktu tertentu di bumi kita ini, okey, laluan angin ini bila terpesong dia akan menghentam kawasan-kawasan tertentu. Okey, contohnya sekarang di Malaysia berlaku monsun Pantai Timur, betul? Di Pahang, di Terengganu, masing-masing banjir dan hujan sentiasa disebabkan oleh
Antaranya adalah angin yang terpesong ini, dia membawa angin dan juga awan ke arah negeri-negeri di pantai timur kita. Bila banyak awan, maka hujan akan sentiasa turun. Okey, ini antara disebabkan oleh pembiasan angin lazim ni lah. Angin tu terbelok, terpesong. Okey, pergerakannya. Okey, seterusnya adalah kejadian pasang surut. Okey, kejadian pasang surut ini sehari berlaku sebanyak 2 kali. Dalam masa 24 jam, air pasang dan air surut dia ada 2 kali. Okey, kalau awak tengok gambaran ini, bulan. Okey, bulan lebih kecil daripada bumi. Tetapi dia lebih dekat dengan bumi berbanding matahari. Sebenarnya bulan kita ni ada daya tarikan graviti. Kita tak terasa, kita tidak rasa tertarik kepada bulan. Tapi apa yang mudah tertarik kepada bulan adalah air laut. Okey, jadi apabila pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, apabila bulan berhadapan dengan kawasan bumi sini, air laut di bumi ni, 75% bumi ini mengandungi air. Okay, kebanyakan air daripada bumi ini dia akan bergerak tertarik ke arah bulan. Jadi kawasan yang tertarik ke arah bulan ni kawasan B, okay, dan juga kawasan A, kawasan D lah. Okay, bila bulan ni berputar dia akan sampai di kawasan D. Kawasan ini akan mengalami air pasang. Okay, manakala kawasan A di atas ini, di sebelah sebalik bumi sana, dan juga kawasan C, disebabkan dia tidak menghadap kepada bulan ini, airnya berkurang, maka di sini berlaku air surut. Tetapi bulan ini sentiasa mengelilingi bumi. Jadi apabila sampai di kawasan A, okay, air akan pasang di sini. Okay, contohnya macam gambaran inilah. Okay, ini matahari. Okay, ini bulan. Okay, apabila bulan bergerak, sentiasa air pun akan bergerak mengikuti. Ini contohnya lah. Dia akan bergerak mengikuti bulan tersebut. Jadi kawasan-kawasan ini akan mengalami air pasang. Sebab air berkumpul ke arah bulan. Okay, jadi dalam masa 24 jam akan berlaku kawasan yang sama. Kawasan yang sama akan berlaku pasang dan surut sebanyak 2 kali. Okey, ini seterusnya adalah latihan bertulis yang cikgu nak awak jawab dalam buku tulis. Okey, nanti cikgu akan terangkan arahan seterusnya lah. Okey, contohnya nyatakan pergerakan bumi tersebut. Okey, ini adalah putaran atau peredaran bumi. Okey, berapa lamakah yang diperlukan untuk melengkapkan satu pusingan? Semua dah ada jawapannya ni. Nyatakan arah, berapakah kecondongan bumi? Okey, mohon jawab dalam buku latihan. Cikgu akan semak. Sekian, terima kasih.